Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wa sa'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairi. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina, Allahumma akhrijna min qulubina kulla qadari lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bunda muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dikurniakan keberkatan zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bab yang ke-19. Bab ke-19, muka surat 91. Babu maja'a fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Demikian terperincinya para sahabat merekodkan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini bukan sekadar perkara-perkara ibadah yang diajarkan oleh Nabi, tetapi ilmu agama itu merangkumi apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ulama mengkaji tentang Rasulullah zahir dan batin. Kerana para sahabat tidak meninggalkan sekecil-kecil perkara berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai cara Rasulullah berjalan pun direkodkan. Mana tokoh besar di dunia ini yang anak murid mereka, pengikut mereka rekodkan cara mereka berjalan? Orang barat yang mengagungkan Shakespeare, macam mana cara Shakespeare berjalan? Orang barat mengagungkan Isaac Newton, macam mana cara Newton berjalan? Orang barat mengagungkan Socrates, Plato, dan ahli falsafah Yunani, Pythagoras dan lain-lain. Macam mana cara Socrates berjalan, macam mana Aristotle berjalan, macam mana Plato berjalan, macam mana Galileo berjalan, macam mana Alexander Graham Bell berjalan.
macam mana Thomas Alva Edison berjalan, macam mana Tesla berjalan. Tidak direkodkan. Ini satu-satunya tokoh yang begitu terperinci, yang para sahabat memahami bahawa setiap juzuk dan setiap inci diri Rasulullah SAW itu adalah layak dan berhak untuk direkodkan, untuk ilmu disampaikan kepada umat selepasnya. Hadis yang pertama, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana ibnu Lahi'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa la ra'aitu ahadan asra'u fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muktathirin wa innahu laghairu muktarisin. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Ibnu Lahi'ah daripada Abi Yunus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu, yakni seseorang yang lebih tampan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari beredar di wajahnya. Aku juga tiada pernah melihat seseorang yang lebih cepat berjalannya daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bumi ini terlipat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami perlu bersusah payah berjalan, sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasa beban. Maksud hadis ini, dalam bab ini hanya ada 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi. Baik, portion yang pertama diberitahu tentang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketampanan itu adalah berserta dengan seri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seri wajah. Ya, seri wajah. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menyelusuri hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat, mereka akan menggambarkan bahawa Rasulullah itu wajahnya memang bercahaya secara fizikal. Dan bercahaya secara fizikal, kita jangan bayangkan dia macam spotlight. Ya, kita jangan bayangkan cahaya itu seperti cahaya lampu torchlight ataupun macam cahaya mentol, ya, macam cahaya lampu Kalimantan, macam cahaya LED dan sebagainya. Ya, maksudnya cahaya yang sesuai dengan kulit manusia, sesuai dengan kemanusiaan manusia. Hanya saja ada suatu bentuk cahaya yang memang mereka lihat, ya, yang mereka lihat, yang terpancar pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang dapat mereka lihat. Banyak hadis-hadis tersebut. Dalam Tirmizi ini saja pun banyak. Ya. Sebelum ni kita ada tak lalu hadis yang Rasulullah apabila masuk ke dalam kota Madinah, kota itu bercahaya. Ada tak kita lalu hadis? Belum lagi. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan bahawa aku adalah orang Madinah dan aku mengetahui ton warna kecerahan kota Madinah. Tapi apabila tatkala Rasulullah mula masuk kota Madinah, maka ton cahaya kecerahan kota Madinah semakin terang berbanding sebelum baginda SAW masuk kota Madinah. Ya. Dan ketika wafatnya Rasulullah SAW, ketika wafatnya baginda, kecerahan kota Madinah malap kembali semula seperti yang sebelum Rasulullah masuk kota Madinah. Sayyidina Anas dapat detect ini ton warna yang sebelum Rasulullah masuk, sebelum sampai Madinah dulu. Ketika Rasulullah wafat, ton warna tersebut kembali kepada asal, kemalapan yang asal. Dan ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa apa yang dilihat oleh Sayyidina Anas itu adalah secara fizikal. Memang kecerahan kota Madinah itu, kecerahan, ton kecerahan dan keterangannya adalah lebih ketika Rasulullah berada di dalam kota Madinah. Itu berada dalam bab
kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Sekejap ya. Saya tengok hadis ni nombor 309. Ya. Cuba lihat muka surat 314, hadis 393. Hadis 393. Muka surat 314. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, pada hari baginda Rasulullah SAW memasuki Madinah, bercahayalah segalanya. Manakala pada hari baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, gelaplah segalanya. Tu hadisnya kalau kita faham, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kullu syai'in. Setiap benda, objek yang ada dalam kota Madinah, tone warna dia menjadi lebih cerah daripada sebelum baginda masuk. Dan ketika Rasulullah wafat, dia jadi malap semula. Tone warna tu malap semula. Kerana Sayyidina Anas ni orang Madinah, beliau faham macam mana tone warna orang dalam Madinah. Warna objek, warna tembok, warna tiang, warna tanah. Beliau memang dapat faham. Perbezaan tu beliau dapat nampak sangat. Ya. Sayyidina Anas ni orang yang tangkas, cerdas fikirannya. Setelah Sayyidina Abu Hurairah, beliau antara orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang kedua paling ramai sekali, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, kedua Sayyidina Anas, ketiga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ketiga jatuh di tangan wanita. Ya. Dan bab fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bab yang pertama, bab fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahawa cuba lihat muka surat 12, hadis nombor 11. Daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah baginda Rasulullah SAW itu bagaikan pedang? Al-Bara' menjawab, tidak, bahkan wajah baginda itu bagaikan bulan. Itu para sahabat, apabila mereka cuba menggambarkan Rasulullah, apa yang dapat mereka gambarkan adalah cahaya. Dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan bahawa pernah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit dalam rumah. Sedang menjahit, minyak pelita habis, terpadam api, dan jarum yang beliau pegang pula terjatuh di atas tanah. Beliau cuba meraba-raba tanah tapi tak jumpa jarum tersebut. Tak semena-mena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul di dalam rumah. Dan Rasulullah wajahnya bercahaya sampai Sayyidina Aisyah dapat lihat kilauan jarum tadi, kesan daripada cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Aisyah angkat jarum tersebut. Dan Rasulullah kata, berserinya, bercahayanya wajah tuan, wajah abang, ya. Betapa cahayanya wajah tu, saya boleh nampak jarum. Maka Rasulullah menjawab, wailul liman la yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, sungguh malang nasib seseorang itu jika dia terhalang daripada melihat wajah ini di hari kiamat nanti. Sangat malang nasibnya. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha
bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang bernasib malang sehingga dia dihalang dan dihijab daripada melihatmu ya Rasulullah di hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu orang-orang yang sombong apabila namaku disebutkan dia tidak berselawat ke atasku." Sebab itu setiap kali apabila kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berselawat setiap kali dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini Sayyidina Abu Hurairah menggambarkan cahaya wajah Rasulullah itu seperti ada matahari lalu di hadapan dia. Sebab baginda ni wajahnya seperti bulan yang memantulkan cahaya. Para sahabat menggambarkan seperti bulan. Bulan ini dia tak keluar cahaya, tapi dia memantulkan cahaya. Dia memantulkan cahaya. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kalau kamu lihat Rasulullah ni, kamu terasa macam matahari beredar di hadapan wajah Rasulullah. Sebab pantulannya, cahayanya hebat. Dalam hadis yang lain, juga di dalam Tirmizi, saya dah tak ingat bab mana, apabila Rasulullah SAW berjalan di lorong-lorong Madinah, kalau Rasulullah tersenyum dan sebagainya, cahaya yang keluar daripada mulut baginda akan nampak kilauannya di tembok-tembok, akan terpancar. Ya. Pernah tak kalau kita pakai baju manik-manik, kita tengah bawa kereta, manik bintang apa dalam kereta ni? Itu cahaya matahari, awak pakai baju manik-manik. Ingat bintang mana dalam kereta? Itu manik baju. Ya. Rasulullah ini begitulah wajah baginda, gigi baginda. Baginda kalau tersenyum, cahayanya terpancar, orang nampak kilauannya di tembok-tembok kalau orang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah tentu itu bukan manik daripada baju Rasulullah. Ya, Rasulullah tak pakai baju manik-manik, bintang-bintang. Baik, seperti beredar di wajah. Baik, aku tidak pernah melihat, kata Abu Hurairah, orang yang berjalan secepat baginda Rasulullah SAW. Ya. Sebab apa? Sebab seolah-olah bumi ini dilipat, sedangkan baginda berjalan seperti biasa, dan kami yang terpaksa honggar. Bahasa honggar ni bahasa Afrika sebenarnya. Honggar. Lepas tu ada orang ambil guna honggar. Honggar ni maksudnya lari pulun lah. Sahabat kata kami pulun lari, tak rasa jalan biasa je, biasa. Tapi Rasulullah berjalan ni macam bumi ni dilipatkan untuk baginda. Sekejap tengok baginda ke depan, kami ni berkejar, berambat nak dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang tu tanpa, sedangkan baginda Rasulullah tidak merasa beban. Itu baginda tak perlu nak berjalan. Para sahabat yang honggar tu, Rasulullah relax, jalan relax. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ali bin Hujr dan perawi lain, mereka berkata, Amba'ana Isa bin Yunus daripada Umar bin Abdullah bekas hamba Ghufrah berkata, akhbarani Ibrahim bin Muhammad daripada salah seorang anak Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah itu apabila menyifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan dengan taqalla' seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita tengok 47 footnote. Taqalla' apa itu? Berjalan dengan mengangkat kaki dengan sungguh dan kuat, bukan cara jalan orang yang sombong dan lambat, bukan jalan macam orang sombong. Ataupun bukan jalan orang yang malas, tersirit-sirit. Baginda ni berjalan ni macam, kalau macam orang kawat kan nampak hebat kan, orang kawat. Begitulah gambaran
Taqallaq ni macam orang berkawat lah. Tapi jangan bayangkan Rasulullah berkawat sungguh-sungguh naik sampai lututnya searas pinggang begitu. Tapi para sahabat nak gambarkan baginda berjalan taqallaq ni. Kalau saya nak sebut sekarang ni macam orang berkawat lah, lebih kurang berkawat. Tapi bukanlah betul-betul berkawat. Tapi kemas, nampak kemas. Para sahabat nampak Rasulullah letakkan kaki dengan kemas, angkat dengan kemas. Itu taqallaq. Kalau kita nak faham zaman sekarang ni, fahamlah kawat. Kawat. Dan seolah-olah baginda turun daripada tempat yang daripada tinggi ke rendah. Maksudnya macam baginda turun curam. Ya. Cara baginda tu, sebab orang yang turun curam ni dia kena betul-betul letakkan kaki dia tempat yang betul, angkat betul-betul. Kalau tak nanti dia terbalik. Orang yang turun. Jadi bentuk cara Rasulullah berjalan ni macam macam bumi ni diginikan untuk Rasulullah, dijongkitkan. Begitu. Dan menyebabkan baginda berjalan dengan lebih cepat. Maksudnya cara baginda tu dia macam smooth. Dia punya smooth tu macam orang kan. Kalau macam kita kan turun apa? Kan turun bukit kan lebih senang kan daripada naik bukit. Turun bukit. Macam tu Sayyidina Ali gambarkan begitu. Kalau kamu lihat Rasulullah berjalan macam tu, macam bumi ni disingitkan untuk Rasulullah. Hadis terakhir daripada bab ini, haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana ayahku daripada Al-Mas'udi, daripada Utsman bin Muslim Al-Hurmuzi, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW apabila berjalan sedikit condong ke hadapan. Badan baginda agak condong ke hadapan, seolah-olah turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, jadi saya demonstrate sikit. Badan baginda akan ke depan sedikit, tangan dan kaki baginda akan angkat satu persatu dengan kemas. Angkat dengan mantap dan letak dengan teguh kaki. Cara baginda Rasul berjalan saja sudah menunjukkan baginda ini orang yang berwibawa, orang yang mantap, orang yang hebat. Sebab orang yang pakar psikologi ni, dia tengok gaya orang pun dia tahu orang ni jenis malas ke, orang jenis sambil lewa ke, orang yang jenis tak bertanggungjawab ke. Tengok gaya dia. Ada orang pakar psikologi ataupun pakar posture manusia ni, dia tahu gaya manusia ni, dia tengah takut ke, dia tengah trembling ke, dia tengah nervous ke, ya, dapat detect. Pakar psikologi kalau mengkaji tentang Rasulullah berdasarkan perekodan para sahabat, mereka dapat mengatakan Rasulullah ni orang yang tokoh yang berwibawa, yang hebat. Segala yang Allah Ta'ala lengkapkan pada diri baginda ni menunjukkan baginda adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang berdedikasi, ya. Sampaikan suara Rasulullah pun, suara Rasulullah, ada seorang delegasi luar kata dengar suara Nabi Muhammad ini sahaja sudah menggambarkan pemilik suara ini orang yang jujur, ada intonasi. Sebab kadang ada orang intonasi dia pun dah rasa macam temberang, gaya dia pun gaya temberang, memek wajah temberang, intonasi nada suara temberang. Ini suara auta ni. Tapi para sahabat ataupun orang Yahudi pun apabila mereka dengar suara Rasulullah, mereka mengetahui bahawa suara ini, pemilik suara ini adalah orang yang jujur, amanah dan benar. Tidak mungkin pemilik suara ini suara temberang,
orang temberang, orang auta. Bukan saja suara, bahkan wajah Rasulullah. Seorang ahlu kitab Yahudi bernama Abdullah bin Salam, orang Madinah. Jadi ketika Rasulullah mula-mula sampai Madinah ni, beliau di kebun kurma. Jadi orang kata Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai, maka dia tinggalkan kebun. Sebab dia dah baca kitab dah. Dia baca kitab Taurat banyak. Dia tahu spesifikasi Nabi akhir zaman ni macam mana. Dia tinggalkan kebun kurma, dia lari tempat orang berkerumun nak tengok Muhammad. Dia kata the first impression, my first impression, when the first time that I looked at the countenance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I noticed that the owner of this face is not a liar. First time aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu pemilik wajah ini bukan seorang yang temberang. Ini pemilik wajah seperti ini orang yang benar dan amanah, maka aku masuk Islam. Abdullah bin Salam. Orang kampung dia Yahudi semua tak setuju dengan Abdullah bin Salam ni. Macam mana boleh? Sejak daripada itu orang Yahudi semua berhati-hati. Kalau ada orang ahli keluarga mereka nak jumpa Rasulullah, mereka kata jangan, dia tu ahli sihir. Kau tengok muka dia je, kau dah terkenan kat dia, kau boleh terpengaruh dengan dia. Kau tengok tu bin Salam tu, tengok wajah pun dah terpikat. Kau jangan sekali-kali jumpa itu ahli sihir tu. Dahsyat orang Yahudi ni. Abdullah bin Salam mengatakan, aku tidak terkena sihir dan aku tahu apa itu sihir, wahai kaumku. Kalian telah membaca Taurat dan kalian tahu kebenaran. Kalian hanya ingin menolak kebenaran. Kalian tahu Muhammad itu benar dan segala ciri-ciri Nabi akhir zaman yang kita baca dalam Taurat semuanya tertera pada diri Nabi SAW. Apa lagi yang kalian nak tolak? Apa lagi yang kalian nak tegakkan benang yang basah? Ini Abdullah bin Salam memang sentiasa berkonfrontasi dengan kaumnya, Bani Israel. Sudah tahu kebenaran tapi terang-terang menolak kebenaran. Abdullah bin Salam mengingatkan pada mereka, kamu menjawab depan Allah, kamu menyembunyikan kebenaran. Sampai Abdullah bin Salam pernah jemput Nabi SAW ke kampungnya, terangkan kepada mereka bahawa bukan sebab Abdullah bin Salam ni, dia tahu, dia dengan anak-anak muda kampung daripada kecil dah baca Taurat dan tahu spesifikasi. Jadi beliau minta Nabi SAW datang ke kampung, bagi tahu, bukankah kamu pernah membaca ini dalam kitabmu berkenaan denganku? Bukankah kau pernah membaca hal ini dan itu terdapat pada diriku? Ya. Mereka kata, ya, memang betul, tapi bukan kamu yang kami maksudkan. Kami rasa ini nanti, still coming, still coming. Akulah orangnya. No, someone else. Tidak, akulah orang. Tak ada lagi yang spesifikasi yang seperti ini, ciri-ciri yang seperti ini aku. Mereka tetap berdegil. Abdullah bin Salam pun konfront mereka, kamu ni memang keras kepala lah. Memang kamu sendiri berdegil tolak kebenaran. Kebenaran dah depan kepala, dan kamu nak masih menyangka ada orang lain lagi lepas ni. Abdullah bin Salam sangat mengetahui orang Yahudi nak tengok Nabi yang akhir zaman ciri-ciri macam ni daripada kaum mereka sendiri. Baru mereka nak terima ini Nabi akhir zaman. Baru mereka nak terima. Itu Nabi SAW. Sebab itu seseorang yang mengkaji, orang barat pun yang mengkaji, saya pernah baca tulisan orientalis, orientalis barat. Dia terbaca riwayat daripada Imam Bukhari yang ketika awal kenabian Nabi SAW, ketika awal dilantik menjadi Nabi, ketika itu beliau masih belum ada idea yang beliau adalah seorang Nabi. Tapi wahyu pertama dah datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan riwayat menyebutkan bahawa pada ketika itu Rasulullah ada suatu perasaan yang sangat berat, yang mana bagi dia terasa ingin membunuh diri. Ini pada awal wahyu yang pertama. Kita yang tak biasa dengan perkara seperti ini, kita Nabi nak bunuh diri, mustahil lah.
Takkanlah Nabi nak bunuh diri. Itu Nabi, orang biasa pun tak nak bunuh diri, ini Nabi. Tapi Allah Ta'ala perjalankan dan aturkan perkara tersebut, dan ia diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari tidak akan meletakkan hadis gitu-gitu saja dalam sahihnya, kerana beliau menghafal 1 juta hadis dalam hafalannya. Dan beliau hanya ingin memilih 7,000 hadis sahaja untuk diletakkan dalam sahihnya. 1 juta hadis dalam pahala beserta dengan semua perawi. Itu Imam Bukhari. Bukan 100,000, 200,000 hadis. 1 juta hadis dalam hafalan. Dan beliau ingin memilih lebih kurang 7,000 hadis sahaja untuk dimuatkan di dalam sahihnya. Dan sudah tentu pemilihan saringan dan tapisan itu adalah tapisan yang sangat berkualiti. Kerana Imam Bukhari ini terkenal beliau nak membuktikan sesuatu di sebalik bab yang diletakkan dan apakah hadis pilihan yang diletakkan dalam itu. Imam Bukhari terkenal dengan kebijaksanaannya dengan apa nama bab dan apakah hadis yang terletak di dalam bab tersebut. Ya. Tetapi orang pengkaji, contohnya orang terlibaran, ya, yang jujur dalam mengkaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ramai orang tulis barat yang mengkaji Islam, hukum hakam Islam. Mereka menulis penilaian mereka. Dan yang jujur mereka mengatakan kisah yang seperti ini menunjukkan kebenaran kepada Nabi Muhammad. Kerana seseorang yang mereka-reka, kalau dia saja-saja nak dakwa dirinya Nabi, nak saja-saja dia nak mengaku-ngaku dirinya utusan Tuhan, dia tak akan ceritakan yang dia pernah melalui pengalaman nak bunuh diri. Pertama. Yang kedua, pengalaman rasa nak bunuh diri itu adalah suatu bentuk kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang yang kalau dia nak sekadar mendakwa wahyu datang daripada Tuhan, kan, nak sekadar mendakwa, dia tidak akan terasa untuk nak terfikir nak bunuh diri dan sebagainya. Tapi itu adalah suatu kemanusiaan dan bebanan perasaan yang diterima, kerana Quran itu kalau diturunkan ke atas gunung sekalipun, gunung boleh hancur luluh. Ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW lebih teguh, lebih kukuh daripada gunung. Tapi Allah telah aturkan perasaan baginda pada awalnya seperti itu, akhirnya untuk membuktikan. Kerana Allah sebutkan dalam Quran, kami akan tunjukkan kepada manusia apa yang terdapat di alam ini dan di langit, tanda-tanda kebesaran Allah yang segalanya menunjukkan Allah itu wujud dan Al-Quran itu benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehingga akan terjelas kepada umat ini bahawa apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Sebagai contoh, Allah Ta'ala aturkan untuk Rasulullah mukjizatnya terbelah bulan. Maka ahli sains mungkin remehkan, belah bulan, kita ada teleskop, bagaimana kalau hampir-hampir saja saintis menjumpai memang ada kesan belahan di bulan tersebut. Ya, itu antara maksud dalam ayat Quran tadi. Kami akan tunjukkan satu persatu yang apa yang dibawakan oleh Rasulullah ini adalah benar. Sebenarnya dah banyak pun terbukti benar. Dah banyak dah, daripada segi ilmu geologi, daripada segi oceanology, daripada segi psikologi, daripada segi spirituality, dah banyak terbukti. Daripada segi embryology, itu Dr. Keith Moore yang buat teks buku berkenaan dengan zigot, fetus dan juga embrio, berkenaan dengan perkembangan janin dalam rahim seorang ibu. Seluruh universiti perubatan gunakan buku teks tulisan Dr. Keith Moore daripada Kanada. Dia mengatakan di dalam Health Conference di Saudi tahun 1988 bahawa saya dapat menghasilkan buku yang sedetail ini berkenaan dengan perkembangan embrio adalah kerana kajian saya terhadap istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Nutfah, alaqah, mudghah. Dan saya mengkaji daripada segi bahasa Arab, apakah maksud di sebaliknya. Di situ saya dapat idea
terperinci, data saintifik yang terperinci berkenaan dengan perkembangan sejak daripada kromosom kepada zigot, kepada fetus dan kepada embrio. Dan saya menyangka ini bukan tulisan karangan manusia, ini sudah tentu daripada pencipta manusia. Kerana untuk menghasilkan data saintifik seperti ini, untuk di tengah-tengah padang pasir 1400 tahun yang lepas, hampir mustahil, dia kata. Hampir mustahil. Ya. Dr. Keith Moore, nanti kemudian kalau nak Google, Keithmoore, Dr. Keith Moore, dalam bidang embryologi. Dan banyak lagi, oceanology, pakar laut Perancis. Dia pertama kali yang dapat dengan alat moden masuk ke laut dalam. Kemudian setelah daripada itu, beliau berpeluang ke Turki, beliau melawat muzium, orang bawa dia kenalkan ayat Quran. Jadi dia stumble upon ayat berkenaan dengan laut. Quran cerita tentang lapisan-lapisan laut, kegelapan. Dalam kegelapan ada awan kabut. Dalam, dia kata, ini buku dihasilkan bila ni? Dia kata 1400 years ago, Bayhum Muhammad, in Mekah, tengah-tengah padang pasir, bukan tepi laut, Mekah. Muhammad ni oceanologist ke? Bukan. Dia Nabi terperanjat. Jadi pendapat yang bawa dia ketika itu, dia terbuka untuk masuk Islam, ya. Oceanologist daripada Perancis, terperanjat, data saintifik terperinci berkenaan dengan laut. Dia orang pertama masuk ke laut dalam dengan alat teknologi. Dan Quran dapat ceritakan secara terperinci. Subhanallah, ya. Jadi berkaitan dengan Nabi SAW, kita terima kasih pada sahabat. Kita akan lihat satu persatu apa sahaja yang diceritakan, semuanya menandakan kebenaran. Orang yang betul-betul pakar psikologi, kalau dia benar-benar jujur untuk mencari, bacalah Syama'il, kamu akan temui kebenaran di dalamnya. Kamu akan temui truth di dalamnya. Jika anda ingin benar-benar jujur mencari apa itu truth. Baik, bab yang berikutnya, bab ke-20, Babu maja'a fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang keadaan qina' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qina' adalah handkerchief. Nah, dalam bahasa kita, handkerchief, kan? Bahasa Jawa kita lah. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Rabi' bin Sabih, daripada Yazid bin Aban, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memakai qina', seolah-olah kain qina' baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kain qina' penjual minyak. Handkerchief tu sapu tangan. Baginda ada sapu tangan lah. Baginda sentiasa ada sapu tangan yang baginda gunakan untuk tutup kepala baginda, sebab baginda sentiasa meminyaki rambut baginda dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Dan baginda letakkan sebagai alas supaya serban baginda tu tak kontak direct dengan minyak yang ada pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kata qina' tersebut, handkerchief itu seperti handkerchief milik penjual minyak. Sebab orang jual minyak ni sekejap dia nak sapu, kan, dengan dia tuang minyak, kemudian dia sapu, ya. Jadi handkerchief penjual minyak ni dah tentu berlemburan dengan minyak. Jadi para sahabat kata, handkerchief Rasulullah tu seolah-olah handkerchief milik penjual minyak. Hadis ini nak buktikan yang Rasulullah ada handkerchief. Itu je, ya. Para sahabat nak buktikan yang Rasulullah ni antara salah satu aksesori yang baginda miliki adalah handkerchief.
Bab yang ke-21, bab maja'a fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Abdullah bin Hasan, daripada kedua orang neneknya, daripada Qailah binti Makhramah, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid sedang duduk qurfusa. Berkata Qailah, ketika aku melihat baginda Rasulullah SAW sedang duduk dengan khusyuk, aku menjadi gemetar kerana kewibawaannya. Baik, apa itu duduk qurfusa? Footnote 50, duduk punggung di atas bumi, perut rapat ke peha, siku memaut kepala laut, kepala lutut. Siku memaut kepala lutut, pergelangan tangan di ketiak. Boleh bayangkan tak? Nak demo juga? Qurfusa. Dia berpau. Jadi siku dekat kepala lutut. Dia paut. Pergelangan tangan di ketiak. Tadi sebab dia jadi maksudnya tadi kaki dilipatkan lagi lah. Baik. Ketika itu ada seorang lalu di luar Masjid Nabawi, namanya Qailah. Kata aku terlihat Rasulullah dalam masjid duduk seperti itu. Aku gementar. Baik, Rasul ini ada aura ya. Baginda ada aura. Orang yang melihat spontan kepada Rasulullah akan gementar. Kerana baginda ada aura kewibawaannya yang tersendiri. Ya. Ini Qailah ni sahabat Nabi ya. Yang dah memang terbiasa tengok Rasulullah. Tapi Rasulullah ni auranya sentiasa ada. Jadi orang dah banyak kali jumpa Rasulullah pun tak hilang, aura tu tak hilang ya. Padahal duduk macam biasa je, duduk qurfusa macam tadi je. Duduk macam tu biasanya orang hamba-hamba sahaya duduk seperti itu ya. Duduk biasa, bukan duduk macam raja begini. Duduk biasa, duduk di atas tanah. Qurfusa ni duduk di atas tanah. Kebiasaannya delegasi daripada luar. Kalau datang delegasi daripada negara luar kan, daripada non-Muslim, biasa kalau berhadapan dengan Rasulullah, mereka akan gemetar untuk pertama kali. Dan biasanya baginda akan make them cool down. Baginda akan pujuk. Baginda akan kata, aku ni tak ada, aku anak orang biasa, mak aku dulu jemur daging kering. Baginda akan gunakan perkataan-perkataan yang nak tunjuk baginda ni biasalah, relax, cool down. Aku tak ada apa-apa. Delegasi gementar ni. Baginda akan jadikan mereka kamcing dulu. Sebab kalau tak nanti nak bincang susah. Mereka tak dapat fokus. Sebab aura Rasulullah ni kuat. Dan tak sedikit delegasi ni masuk Islam. Tak sedikit, tak jarang daripada delegasi ini akhirnya mereka masuk Islam di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi, dan perawi lain mereka berkata, haddatsana Sufyan daripada Zuhri daripada Abbad bin Tamim daripada pakciknya, beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring terlentang, berlunjur kaki di dalam masjid, meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ni saya tak dapat demo lah baring ni. Cuma baring terlentang, kaki naik atas
bersilang, ya. Baring, kaki ni atas, ya. Baik, hadis yang berikutnya, Haddatsana Salamah bin Syabib, haddatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani, haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari daripada Rubaih bin Abdul Rahman bin Abi Sa'id daripada ayahnya, daripada atuknya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, baginda sallallahu alaihi wasallam duduk ihtiba, ini memeluk dengan kedua-dua tangannya. Sebenarnya duduk ihtiba dengan qurfusa ni tak jauh beza, lebih kurang sahaja. Cuma ihtiba ni tak silap saya, pembukaan kakinya lebih luas macam saya tadi. Macam saya duduk tadi ihtiba. Macam qurfusa ni dia lebih rapat. Dia lebih rapat. Ya, yang saya duduk tadi sebenarnya ihtiba sebenarnya. Qurfusa ni dia lebih rapat lagi. Memang rapat. Memang perut rapat ke paha. Perut rapat ke paha. Betul-betul bercantum tu. Betul-betul bercantum. Macam orang cangkung kan. Macam orang cangkung kan. Tandas cangkung. Orang zaman sekarang pandai tak tandas cangkung? Saya dulu sempat tandas kat luar lah. Bawa torchlight balik kampung, rumah nenek. Balik kampung rumah nenek, tandas kat luar. Api tak ada, kena pakai torchlight. Air kena masuk dalam baldi dulu. Cerita ke anak-anak tak dapat bayangkan. Tandas kat luar, gelap. Macam-macam bunyi ada. Burung hantu. Macam-macam. Waktu kecil. Nak cerita apa? Macam orang duduk cangkung, tapi punggung bukan terangkat, punggung di atas bumi. Punggung di atas bumi. Ya. Baik, itu qurfusa yang pertama tadi, ya. Yang ihtiba seperti yang saya duduk tadi. Baik, bab yang ke-22, babu maja'a fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara barang sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara barang sandaran maksudnya tempat bersandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat sandaran Nabi. Tempat Nabi bersandar. Itu maksudnya. Haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi, haddatsana Ishaq bin Mansur daripada Israel, daripada Simak bin Harb, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandarkan bantal di sebelah kirinya. Pernah tak kita tengok sofa Arab? Sofa Arab biasanya dia akan ada bantal letak tangan sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Itu sofa Arab. Memang sejak zaman Rasulullah begitu. Baginda memang begitu. Ada tempat sandar tangan, kemudian ada tempat sandar belakang. Itulah sofa Arab tu. Kalau kita pergi umrah ke, kan, restoran dia pun ada jenis letak sandar macam tu. Biasa dia ada letak tempat sandar tangan. Macam ni restoran Arab kat sini pun ada. Kat Malaysia, kat KL, Shah Alam, tempat sandar tangan. Rasulullah ada tempat sandar tangan. Hadis yang berikutnya, haddatsana Humaid bin Mas'adah, haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal, haddatsana Al-Jurairi daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah daripada ayahnya berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mahu aku ceritakan tentang dosa besar yang paling besar? Sahabat menjawab, masakan tidak ya Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW bersabda,
mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Derhaka pada kedua ibu bapa ni dosa yang lebih besar daripada lain-lain daripada dosa besar. Dia lepas syirik terus derhaka pada kedua ibu bapa. Manusia alhamdulillah takut merompak, takut berzina, takut minum arak, takut mencuri, takut berzina. Derhaka kepada kedua ibu bapa lebih besar daripada seluruh dosa-dosa itu. Dosa zina sudah besar, zina sudah besar, mencuri, merompak sudah dosa besar, membunuh sudah dosa besar. Derhaka kepada kedua ibu bapa adalah dosa besar yang terbesar. Tapi ramai orang ambil lewa. Dia tengking mak bapak dia je. Quran kata jangan kata uf pun pada mak ayah. Jangan kata sikit pun dengan mak ayah. Jangankan menengking, mengherdik, meninggi suara, kurang ajar, biadab dengan mak ayah sendiri. Keadaan realiti zaman sekarang, kita doakan anak-anak, semoga Allah kurniakan mereka adab yang baik. Sekurang-kurangnya mereka tidak menjerit-jerit depan ibu bapa, tidak menengking mak ayah, tidak mengherdik mak ayah, tidak meninggi suara pada mak ayah. Jangan pun dengan mak ayah. Itu fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kata uff. Dalam bahasa Arab, uff ni adalah kata bentakan yang paling rendah. Contoh macam itu, mak cakap something ataupun ayah cakap something, kata bentakan yang paling rendah pun dilarang dalam agama kita. Kalau yang paling rendah dah dilarang, yang lebih tinggi lebih dilarang lagi, lebih utama lagi. Abu Bakrah berkata kemudian, di sini, kemudian baginda Rasulullah SAW duduk bersandar. Ketika Rasulullah bercakap tadi, Rasulullah tak bersandar. Rasulullah macam ke depan. Dosa yang paling besar sekali mensyirikkan Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian baginda bersandar. Tak ada kerusi, baginda tak duduk atas kerusi, baginda tak pakai meja, tak pakai kerusi. Dalam rumah baginda tak ada kerusi, tak ada meja. Bersandar, ya baginda di atas tanah, cuma baginda bersandar di tempat sandaran. Kemudian baginda Rasulullah SAW duduk bersandar, baginda bersabda, persaksian dusta atau percakapan dusta. Abu Bakar berkata, baginda Rasulullah SAW tidak putus-putus mengatakannya, iaitu persaksian dusta atau percakapan dusta, sehingga kami berkata harap-harap baginda sallallahu alaihi wasallam diam. Para sahabat bila mengharapkan diam bukan bermakna mereka tak suka dengar perkataan Rasulullah menasihati. Tidak, kerana mereka kesian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kesian Rasulullah berulang-ulang, mereka kesian takut Rasulullah penat, letih. Sebab baginda berulang-ulang qaulaz zur wa syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur. Nabi SAW tekan banyak kali. Syahadatuz zur adalah dosa besar. Syahadatuz zur memberi persaksian dusta. Seseorang jangan bersumpah dengan nama Allah sebab kemudian dia berdusta. Sebab tu seorang diambil di mahkamah untuk menjadi saksi kepada sesuatu jenayah ataupun satu salah laku ataupun sesuatu perkara. Kemudian di mahkamah dia akan bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang saya katakan ini hanyalah benar, semata-mata benar, tidak lain hanyalah benar belaka kesemuanya. Semuanya benar, tidak ada yang lain melainkan hanya benar belaka. Saya bersumpah dengan nama Allah. Itu mahkamah tu. Siapa yang berdusta setelah itu dan memberi persaksian dusta hanya kerana nak menyelamatkan si fulan, nak menyelamatkan dirinya, ini adalah dosa besar. Kalau dia meninggal pada ketika itu tak sempat bertaubat kepada Allah, dia kembali dalam keadaan orang yang berdosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak takut pada Allah, dia sanggup memberi persaksian dusta. Persaksian dusta bukan sahaja dalam mahkamah, tapi dalam setiap orang yang jual barang. Barang saya ni baik, barang saya baik, rupanya ada aib yang disembunyikan. Ada aib, dia tak bagi tahu orang. Kata ini barang baik punya, ini dalam Malaysia ni saya je yang jual. Saya rasa dalam dunia ni saya seorang je yang jual ni. Ini barang baik punya, tak jumpa dah planet bumi, planet lain semua, ini satu saja. Padahal
dia nak lakukan barang dia tu, dia dah tak nak simpan lagi. Dia tahu ada rosak dalaman, dia tahu ada defect, kan. Dia bagi persaksian dusta. Persaksian dusta hanya kerana nak lariskan barang, nak lakukan jualan dan sebagainya, dia sanggup memberi percakapan dan persaksian dusta, ya. Selalu yang lebih dahsyat inilah orang-orang jenayah. Kadang seorang memberi persaksian dusta menyebabkan seorang yang tak bersalah meringkuk dalam penjara dalam masa yang lama, ya. Sebab apa? Persaksian dusta dia. Macam mana nak jawab depan Allah SWT? Dengan persaksian boleh menyebabkan kezaliman, penganiayaan pada orang lain. Hadis yang berikutnya, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Syariq daripada Ali bin Al-Aqmar daripada Abi Juhaifah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku tidak akan makan bersandar. Baginda tak pernah makan bersandar. Macam mana pun makan, baginda tak akan bersandar. Sebab tu kami pun melihat guru-guru kami kalau dijemput orang makan atas meja, dia tak akan makan bersandar macam ni. Makan atas kerusi, tak akan makan bersandar. Dia akan kedepankan badannya, tak akan bersandar. Sebab Rasulullah kata, aku tak akan makan bersandar, ya. Saya kalau baca hadis seperti ini, dulu ketika saya belajar hadis ni, saya terus cek di internet, ada tak saintis kaji. Mereka tak tahu tentang Rasulullah, tapi saintis ada tak kaji tentang makan bersandar. Dan kalau saya baca hadis dan saya tengok saintis kata apa, pasti terjumpa. Antaranya ni makan bersandar. Makan bersandar ni dia efek hadam, dia efek proses penghadaman. Sebab bila duduk bersandar, dia ada looskan beberapa urat. Urat tu penting untuk proses pencernaan dan penghadaman. Maka Rasulullah kata, adapun aku, never, aku takkan makan bersandar. Eating while lining. Baik. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan daripada Ali bin Al-Aqmar berkata, aku mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan makan bersandar. Yakni aku tidak makan bersandar. Hadis terakhir bab ini, hadatsana Yusuf bin Isa, hadatsana Waqi', hadatsana Israel daripada Simak bin Harb daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandarkan bantal. Berkata Abu Isa, Waqi' tidak menyebutkan perkataan di sebelah kirinya. Beginilah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi daripada Israel seperti mana riwayat Waqi'. Kami tidak tahu seorang pun yang meriwayatkan lafaz di sebelah kirinya kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur daripada Israel. Hadis yang terakhir ini, Imam At-Tirmizi menceritakan tentang technicality hadis. Perawi kata, ada kata letak sebelah kiri. Hadis yang lain kata Rasulullah kata bersandar, tapi tak sebut sebelah kiri ke sebelah kanan ke. Biasanya dalam ilmu hadis, perkara itu memang dibincangkan secara terperinci, supaya nanti kalau ada orang yang nak mengeluarkan hukum hakam dan sebagainya, technicality ini penting untuk dia nak dapatkan suatu data yang tepat. Untuk kita ni hanya dengar sajalah technicality ilmu hadis. Wallahu alam, sampai di situ insya-Allah. Kita akan sambung pada pengajian yang akan datang pada bab yang berikutnya, menceritakan tentang cara sandar Rasulullah SAW. Tadi tempat sandar, cara Rasulullah bersandar lain pula, bab lain pula, bab baru. Begitu terperincinya para sahabatnya merekodkan. Bab bersandar saja berapa jenis bab dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu, tanpa syak. Mudah-mudahan bertambah rindu, bertambah asyik kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuh kekuatan untuk mengikut setiap jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju Allah SWT. Moga dengan keberkatan baginda Allah kurniakan kita kesudahan yang baik
dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan bulan 8 ni insya-Allah saya akan memimpin jemaah ke Wali Songo, Kepulauan Jawa, dan penyertaan masih terbuka kepada siapa yang ingin menyertai. Rasanya saya dah kongsikan posternya dan maklumatnya dengan Puan Salwa. Siapa yang berminat boleh kontak di nombor yang tersedia di situ insya-Allah. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada, mohon doakan kami, insya-Allah akan berangkat mengerjakan haji pada 3 Julai 2022. Yang pertama Rohaya binti Syaib, kedua Azlina binti Muhammad Isa, Siti Julia binti Saleh, Zulaila binti Damin. Mohon doa diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan mental dan fizikal, dipermudahkan segala urusan dan mendapat haji yang mabrur. Mohon juga ahli keluarga di sini sentiasa dalam pemeliharaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala perkenankan setiap doa dan Allah Taala pemudahkan segala urusan perjalanan dan mendapat haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.